Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumus siyamu Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati sahibul fadilah Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Aziz dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para abai, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi peluang sehari lagi untuk meneruskan ibadat Ramadan. Dan Allah Ta'ala beri peluang untuk kita bernafas untuk sekian harinya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih di kalangan ramai hamba-hambanya yang pada ketika ini yang sedang seronok di katil untuk tidur, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan untuk kita membawa diri kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, yang mana ibadat di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala lipat kali gandakan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Alhamdulillah. Saya nak mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan satu kisah untuk kita bercerita. Pernah berlaku pada zaman Sultan Iskandar Zulkarnain, Sultan Zulkarnain, yang kita baca cerita dia dalam Suratul Kahfi. Iaitulah seorang raja yang telah membebaskan, seorang raja yang telah mempenjarakan makhluk yang bernama Ya'juj wa Ma'juj. Berlaku pada zaman Sultan Zulkarnain ini. Pernah diperintahkan oleh Sultan Zulkarnain 3 orang daripada rakyat dia untuk masuk ke dalam satu terowong, yang mana terowong biasanya gelap lah, masuk dalam satu terowong untuk berjalan, dan dalam terowong tu dikabarkan, diberitahu ada emas. Maka ada 3 orang disuruh masuk ke dalam terowong tersebut untuk berjalan dan keluar di penghujung terowong tu. Orang pertama bila masuk dalam terowong tu, dia jalan, dah dimaklumkan kepada dia, dah diberitahu ada emas. Maka orang pertama ni dalam keadaan gelap terowong, dia tersepak macam batu, macam emas. Dia kata ni mungkin batu ni. Jalan lagi, tersepak lagi, dia kata batu ni. Maka dia menghabiskan perjalanan sampai hujung, tak ada apa pun yang dia ambil. Orang kedua berjalan juga masuk dalam terowong tersebut, jalan tersepak, dia pun tunduk pegang. Pegang, bukan ni, dia kata ni bukan emas, ni batu ni. Jalan lagi, tersepak lagi. Dia kata ini emas ke batu ni, batu ke emas, dia main fikir. Maka begitulah sampai ke perjalanan dia, sampai ke hujung terowong, tak ada apa yang dia ambil. Orang yang ketiga bila masuk je, tersepak je, dia ambil masuk dalam jubah dia. Sepak lagi, ambil masuk dalam kilas kain pelekat dia. Sampailah ke hujung tu, bila keluar pada terowong nampak cahaya, maka nampaklah betul emas.
Maka orang pertama kata, Allah, aku dah tersepak tadi. Tapi aku tak ambil. Orang kedua kata, Allah, aku dah pegang dah tadi. Tapi tak ambil juga. Orang ketiga kata, kalau aku tahulah emas macam ni, nescaya aku buka kain pelekat aku buka jubah aku, ambil biar aku keluar bogey, tak apa, asal dapat kendung buat keluar emas. Analogi ini begitulah yang kita boleh masukkan dalam situasi kita hari ini masuk ke bulan Ramadan. Golongan pertama masuk Ramadan, sampai ke penghujung Ramadan tidak ada apa yang diambil daripada ruang dan peluang yang Allah Ta'ala beri kesempatan untuk masuk ke bulan Ramadan. Bermula dengan awal Ramadan sampailah akhir Ramadan, tidak ada apa yang dapat dikutip. Orang yang kedua, dia sentiasa dilalaikan, sentiasa dimainkan. Masuk je bulan Ramadan, baru bercadang lepas subuh nanti nak baca Quran. Sembang jumpa kawan, terlupa, tak baca. Akhirnya janji kejap lagi nak baca, nak solat duha lah. Tengok waktu dah pergi, duduk rehat, akhirnya tertidur, terlepas. Sedar-sedar dekat zuhur dah. Maka terlepas waktu duha. Dan gitu juga petang, terlepas masa untuk baca Quran, tak ada masa pun. Akhirnya berbuka. Maknanya dia dah fikir nak buat, tapi tak buat, tak terus buat, kerana mengambil masa-masa tertentu. Golongan ketiga, dia tidak beri can, tak bagi peluang. Setiap saat-saat, masa-masa yang dia diperuntukkan kepada dia, dia gunakan sepenuhnya untuk mengutip fadilat, kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan di bulan Ramadan ini. Maka setelah selesai sampai ke penghujung terowong tadi, bila orang pertama dengan kedua tengok orang ketiga bawa emas, maka dia minta balik, dia minta semula dengan Sultan Zulkarnain untuk dia masuk semula. Maka kata Sultan Zulkarnain, tak ada dah, itu je sekali, dah tak ada dah. Perkara yang sama juga kita kembali kepada diri kita. Bila mana kita dah meninggal nanti, dah tak ada peluang lah nak kembali semula ke dunia. Maka kesempatan umur yang ada pada kita kena gunalah. Saya menasihatkan diri saya, dan jika tuan-tuan, ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh ambil manfaat daripada nasihat ini, sama-samalah kita ambil. Sebab cuba kita renung, kita tengok di sekeliling kita ni. Kalau 2 tahun lepas, siapa yang bersama kita, kiri dan kanan kita, bertarawih bersama, berkuliah subuh bersama? Tapi tahun ni dah tak ada. Maka muslimin dan muslimat, ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peluang dan ruang masa yang Allah Taala berikan kepada kita ini, maka kita ambillah untuk kita manfaatkan bulan Ramadan yang mulia ini. Bila sebut bulan Ramadan, orang akan kata bulan Ramadan, bila tanya bulan Ramadan ni untuk apa? Orang kata bulan Ramadan ni bulan Quran. Bulan Ramadan ni bulan sedekah. Bulan Ramadan ni bulan zikir. Sebenarnya bukan. Bulan Ramadan bukan bulan Quran. Bulan Ramadan bukan bulan sedekah. Bulan Ramadan juga bukan bulan zikir. Bulan Ramadan juga bukan bulan untuk kita buat amalan-amalan yang biasa kita buat. Sebab Quran, sedekah, amalan zikir dan sebagainya bulan-bulan lain. Bulan-bulan yang sebelum daripada bulan Ramadan dan selepas bulan Ramadan. Ramadan ni ialah bulan yang kita kena lipat kali gandakan baca Al-Quran. Bukan baru nak baca Quran, kena lipat kali gandakan Al-Quran. Bulan lain kita baca Quran, tapi Ramadan dia kena lebih. Sebab tu bulan Ramadan dia bukan bulan Quran, bulan untuk lipat kali gandakan baca Al-Quran. Kalau bulan lain kita tak boleh khatam, bulan Ramadan ni kena ambil peluang untuk khatam. Bulan lain kita sedekah biasa, bulan Ramadan ni kena lebih luar biasa kita sedekah.
Sebab antara amalan yang boleh kita dapat dalam untuk dapat malam Al-Qadar ni, antara amalan yang senang nak buat sedekah. Kalau tiap-tiap malam kita bagi RM10 ke masjid Jami' Sungai Pelong ni, kita boleh kekalkan momentum tu sampai 30 malam. Mana tahu salah satu malam itu jatuh kepada malam Al-Qadar. Sebab kalau nak tarawih ataupun nak semayang, nak buat ibadat yang lain, kita takut kita tak boleh konsisten, kita tak boleh nak maintain. Tapi sedekah benda yang senang. Tambah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala ni, semuanya beruang Allah. Salah sebut. Banyak duit, jadi boleh sedekah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini merupakan bulan dipanggil raja segala-gala bulan. Sebab tu nak masuk bulan Ramadan ini, bila nak istiharkan Ramadan ini, dia tak boleh orang-orang biasa istihar Ramadan. Bulan Ramadan ni mesti diistiharkan oleh, sebab dia raja segala bulan. Maka nak istiharkan bulan Ramadan ini mestilah penyimpan mohon besar raja-raja. Dia tak boleh orang biasa. Walaupun dia pembaca berita, pancife, tak boleh nak istihar. Walaupun dia hebat dalam TV, dia tak boleh nak istihar. Kerana bulan Ramadan ini bulan raja segala bulan, maka nak tahu masuk adanya anak bulan, kena mufti-mufti ni kena panjat di tempat yang tinggi, kena pergi skodeng, kena tengok anak bulan keluar. Kalau di wilayah ni dia kena tengok, biasa salah satu tempat tengok anak bulan di Menara Kuala Lumpur. Tapi saya rasa Menara Kuala Lumpur dah tak sesuai dah tengok anak bulan ni. Dia kurang sesuai sangat. Sebab nak tengok anak dara boleh situ. Anak bulan payah nak tengok, pasal banyak pembiasan cahaya-cahaya ni terlalu banyak sangat. Baik dia pergi tempat-tempat yang dalam hutan sikit untuk tengok anak bulan. Jadi bila dah tengok, barulah boleh diisytiharkan oleh penyimpan mohon besar raja-raja, Tan Sri Syed Daniel bin Syed Ahmad. Dia je boleh isytiharkan. Maka bila dah isytihar, barulah kita boleh berpuasa. Sebab bulan yang mulia, dia tak boleh sebarang-barang nak isytiharkan masuk bulan tu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana kita dah Allah Taala beri kesempatan, hasil daripada doa yang kita panjatkan setiap daripada bulan Rajab lagi, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku keberkatan pada bulan Rajab dan keberkatan pada bulan Sya'ban, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Maka kita dah masuk ke bulan Ramadan ini. Sebab ada orang tak sampai bulan Ramadan, tak sempat masuk bulan Ramadan, sehari lagi nak masuk Ramadan meninggal. Tapi kita Allah Ta'ala beri kesempatan masuk bulan Ramadan. Maka gunakanlah kesempatan untuk kita gunakan sepenuh kemuliaan bulan Ramadan ini untuk kita melakukan amal ibadat yang Allah Ta'ala fardukan ke atas kita semua. Maka bulan Ramadan ini Allah Ta'ala berikan bulan Ramadan, maka ada hikmah-hikmah tertentu di bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan dia ada hikmah yang perlu kita rebut, yang perlu kita ambil. Antara hikmah-hikmah bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala nak beri kepada kita, iaitulah merasai perasaan orang lain. Kita rasa perasaan orang lain. Macam apa cara nak beri rasa perasaan orang lain? Iaitulah dengan Allah Ta'ala beri puasa ni. Allah Ta'ala turunkan ayat ataupun nuzulnya ayat perintah, ayat suratul Baqarah 183,
perintah untuk kita berpuasa ini Allah Ta'ala turunkan ketika mana Nabi SAW berada di Madinah. Tahun kedua hijrah, dalam bulan Syaban Allah Ta'ala turunkan ayat perintah untuk berpuasa. Ketika itu umat Islam sudah mula bertapak dan sudah mula ada kedudukan. Kalau yang dalam bidang ekonomi seperti Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Osman Al-Affan, mereka dah mula tapak, dah mula berniaga. Mereka dah mula dalam bidang keusahawanan dia. Makna kata ketika itu umat Islam dah boleh dikatakan hampir kesemuanya, bukan 100%, hampir kesemuanya sudah ada pendapatan, sudah ada kehidupan. Mereka dah bukan duduk dalam kelaparan. Jadi Allah Ta'ala perintahkan puasa masa tu. Kalau logik akalnya, patutnya Allah Ta'ala perintahkan puasa ni, ibadat puasa ini pada ketika mana selepas 3 tahun dakwah secara terang-terangan, ataupun dalam dakwah, ketika dakwah secara terang-terangan, iaitulah ketika mana Nabi SAW dan umat Islam berada di Madinah, di Mekah masa ketika dakwah secara terang-terangan. Kenapa? Kerana masa dakwah secara terang-terangan ini umat Islam telah ditindas, ditekan, dan umat Islam punya ekonomi disekat. Umat Islam dipulaukan. Dan ada di antara orang Islam lapar, ada di antara orang Islam tak makan, ada di antara orang Islam pada ketika itu susah. Dan kebanyakan memang susah. Dan mereka hanya makan kulit-kulit unta saja pada ketika itu, kerana kalau ada duit tak boleh nak berniaga dengan orang Quraisy masa tu. Tak boleh nak berniaga dengan dia. Mereka tak layan. Jadi umat Islam masa tu lapar. Patutnya ketika lapar lah Allah Ta'ala perintahkan puasa. Macam kita lah, biasa-biasa budak-budak kalau pelatih-pelatih ataupun budak-budak universiti ni, kalau masa dapat PTPTN, pagi-pagi lagi, kena pergi sarapan dululah. Kalau tak sarapan, tak boleh lah. Nanti gastrik ni. Kena pergi makan. Tapi kalau hujung bulan duit dah tak ada, tak makan pun tak gastrik, sebab tak ada duit. Dia buat puasa dan sebagainya, baru nak puasa, nak tak makan pun tak apa. Tapi masa ada duit, dia akan cepat je pergi makan. Makanya kalau ikutnya logiknya, biasanya pergi bila masa umat Islam lapar lah Allah Ta'ala perintah puasa. Tapi tidak, Allah Ta'ala perintah umat Islam berpuasa dalam ketika mana umat Islam ada makanan. Sebab tu hikmah dia Allah Ta'ala nak ajar kita supaya merasai dalam keadaan kita mewah, dalam keadaan kita ada sumber pendapatan, dalam kita ada nak makan cukup, maka Allah Ta'ala perintahkan berpuasa supaya kita merasai perasaan orang miskin macam mana tak makan. Dia tak makan berhari-hari. Kita kalau di Malaysia ni, duduk di Malaysia ni sekadar 13 jam 35 minit ataupun 13 jam ataupun 13 jam 45 minit, lebih kurang macam tu je. Sebab kita bukan Iceland. Di Iceland ada masa dia jadi lama, 21 jam puasa. Kita di Malaysia biasanya tiap-tiap tahun memang average waktu tu lah kita puasa, lebih kurang 13 jam ataupun 14 jam macam tu sahaja. Lepas tu boleh makan. Maka Allah Ta'ala nak didik kita rasa lapar ni, bagaimana orang miskin tak makan langsung, tapi kita boleh makan lagi. Ada peluang untuk makan. Jadi supaya bila kita rasa tak makan satu hari ni, kita menjiwai, merasai perasaan orang miskin, maka kita senang. Nak tengok orang miskin, kita tak pandang hina pada dia. Kita tengok orang susah, mudah untuk kita bantu dia. Tengok orang susah, mudah untuk kita hulurkan sumbangan kita. Sebab di kalangan kita orang senang, tak ada masalah. Sebab kalau kita tengok penduduk di Malaysia pun,
Kalau golongan B40 biasanya dia bangun pagi, dia akan berfikir apa yang dia nak makan hari ni, apa yang boleh aku makan hari ni. Tapi golongan yang kedua senang sikit. Dia bangun pagi, aku nak makan restoran mana hari ni, kedai makan mana aku nak makan hari ni. Tapi golongan yang betul-betul kaya kat Malaysia ni, dia bangun pagi je, siapa aku nak makan hari ni. Dia bukan nak makan lah, siapa dia nak makan je. Maka golongan inilah yang kita kena ambil perhatian untuk, kalau yang susah kita bantu dia. Jadi merasai perasaan orang lain. Yang keduanya ialah antara hikmah yang Allah Ta'ala berikan di bulan Ramadan ini untuk kita jaga masa. Hikmah dia, Allah Ta'ala nak ajar kepada kita bulan Ramadan kita kena jaga masa. Sebab apa? Bulan Ramadan ni Allah Ta'ala dah tentu dah waktu makan, waktu sahur, waktu kita start berpuasa, bila mana terbit fajar, bila start pada tu sehinggalah terbenam matahari. Maka itulah antara waktu kita berpuasa. Sebagai contoh, kalau kita letih malam tersebut, tertidur, maka sudah pukul 8 pagi, tak boleh dah nak makan. Sebab dia ada masa dia. Dan Allah Ta'ala tentukan masa untuk berpuasa tu selama paling sikit 29 hari, dia tak lebih 30 hari. Tak kurang 29 hari, tak lebih 30 hari. Dia ada masa dia. Tadi saya sebut, kalau dibangun pukul 8 pagi, dia tak boleh makan. Tapi kalau kita tengok dengan ibadat solat, contohnya subuh, kita letih sangat malam tersebut, banyak kerja, tidur dan tak sedar waktu subuh. Tak sedar, bukan orang azan kita sedar sambung tidur, yang tu hukum lain. Hukum bagi orang yang tak sedar, memang tak sedar langsung hari subuh tu. Dia sedar pukul 8, dia boleh semayang, tak ada masalah. Tapi puasa dia tak boleh. Dia tak sedar, dia tak boleh makan dah. Dia tak boleh nak makan. Maka Allah Ta'ala ajar pula kita, didik kita jaga masa. Bagaimana nak jaga niat? Niat wajib, puasa wajib ni mestilah dilafazkan ataupun diniatkan sebelum kita menunaikan ibadat puasa. Maknanya sebelum kita berpuasa, pada malam tersebut dan sebagainya, dan ataupun tak kisahlah, tapi sebelum kita puasa. Dia tak boleh dah puasa baru nak niat. Puasa sunat boleh, puasa wajib tak boleh. Contoh kita tengah dah buka, niat nak puasa esok, sah, boleh. Ataupun malam tu keluar nak pergi bank, nak keluar duit air sinar, tengah-tengah nak keluar duit tu, niat nak puasa esok, sah. Tapi kalau dah puasa, niat tak sah lah. Dia ada masa, nak suruh kita jaga masa. Kemudian waktu berbuka pula, disunatkan, kita diajar untuk bersedia untuk berbuka, disunatkan berbuka awal, mengawalkan waktu buka. Maksudnya orang azan boleh buka terus. Jangan sebelum azan. Disunatkan awal ni maknanya nak terus nak puasa, lepas sahur pukul 8 nak disunatkan nak puasa, nak buka tu tak boleh. Sebab orang macam-macam kaedah orang ni. Kita kalau duduk di pejabat agama ni, bahagian penguat kuasa, nak tangkap orang tak puasa ni susah. Sebab kita nak tangkap orang tak puasa ni, kena buktikan dia makan. Mesti kita nak buktikan di mahkamah tu dia tengah makan, baru boleh tangkap. Ada satu kumpulan kita jumpa pukul 10 pagi, makanan duduk depan dia dah, tapi dia tak makan, tak boleh tangkap. Kita tanya dia, awak tak puasa? Tak, saya tunggu buka pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi tunggu buka. Tapi memang tak boleh tangkap lah, sebab tak ada bukti dia makan. Kalau tangan dia pegang makanan atau dalam mulut ada makanan, waktu tu tangkap, okey, boleh kita buktikan di mahkamah. Jadi yang keduanya ialah untuk kita jaga masa. Jaga masa kita. Bila puasa ni Allah Ta'ala nak didik supaya jaga masa. Waktu berbukanya, waktu sahurnya, ada masa-masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita ikut. Sebab tu masanya sangat penting. Sebab tu sehingga Allah Ta'ala turunkan dalam suratul Asr,
Allah Ta'ala sebut wal as innal insana lafi khusus menceritakan tentang masa. Dan nak sebutnya bahawa Allah Ta'ala ni pentingkan menjaga masa ni, banyak surah yang menceritakan tentang masa. Antaranya cerita tentang waktu malam, masa. Nak cerita tentang siang. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati dan kasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu antara yang keduanya, hikmahnya Allah Ta'ala nak didik kita jaga masa. Kemudian yang ketiganya, antara hikmahnya Allah Ta'ala nak mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar. Hikmah yang ketiga, Allah Ta'ala nak didik kita jadi orang yang sabar. Dengan puasa ni kita nak didik kita jadi sabar. Makanan, contohnya makanan sebelum kita puasa halal untuk kita makan, tapi dalam tengah kita berpuasa sabar, tak boleh nak makan. Kita tak boleh makan masa tu. Begitu juga dengan kehidupan keluarga, orang yang dah berkeluarga. Isteri pada dia halal, tapi masa berpuasa tak boleh. Nak didik kesabaran. Tengok makanan je, kita hanya sekadar tengok, tak boleh nak makan. Kemudian kalau apa-apa berlaku pada diri kita, orang ajak bergaduh dan sebagainya, Nabi SAW sebut, inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Kena sabar dan kerana dalam kita berpuasa ni banyak cabaran-cabaran dan dugaan-dugaan ketika berpuasa ni, yang memerlukan kepada kesabaran. Contoh, kalau kita duduk di Lembah Kelang, waktu balik ni macam-macam kerenah orang, semua nak berlomba-lomba balik awal. Bila tak sabar, boleh berlakulah kemalangan, boleh berlakulah perkara-perkara yang tak diingini. Jadi Allah Ta'ala nak didik kita masa tu, kesabaran tu. Kena sabar. Antara yang keempatnya, Allah Ta'ala nak dengan hikmahnya bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala nak ajar kepada kita, iaitulah mendidik kita melawan hawa nafsu. Ramadan antara bulan yang Allah Ta'ala turunkan untuk mendidik kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Nak lawan dengan macam-macam. Bulan Ramadan ni dalam bab membeli dan sebagainya, dalam keadaan kita lapar, pergi ke bazar Ramadan, semua benda kita nak beli. Semua benda kita nak beli, semua benda nak makan. Waktu buka, bila tengok makanan, semua kita nak makan. Kalau air cendol 3 baldi dia nak minum dia seorang. Sebab tu ada orang bila buka terlalu banyak sangat, ada satu tempat kuat sangat makan minum cendol masa nak buka, masa sujud tu sedawa keluar cendol atas jadah. Jadi Allah Ta'ala ajar kita untuk lawan hawa nafsu, hawa nafsu kita sendiri. Kehendak, keinginan nafsu ni Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya kita melawan. Bulan lain kita mungkinan gagal, bulan Ramadan mungkin kita berjaya, berjaya untuk melawan hawa nafsu. Sebab nafsu ni nak tahu dia berjaya, nak tahu kita ni boleh lawan ataupun tidak, kerana bulan Ramadan ni merupakan bulan kita sendiri yang melakukan perkara tersebut. Mungkin bulan lain ni orang kata syaitan aja. Betul, kita digoda oleh syaitan, dihasut oleh syaitan, tapi dia hanya bulan-bulan 11 bulan sebelum daripada Ramadan. 11 bulan sebelum Ramadan ni dia ajar kita macam-macam. Macam orang belajar lah, orang ambil kursus ataupun belajar di mana-mana, dia belajar dulu, kemudian ada masa dia praktikal. Praktikal ni dia kena buat sendiri. 11 bulan tu dia diajar. Setan ajar buat gini, buat tak baik, buat tu. Bulan Ramadan setan nak tengok kejayaan yang dia ajar tu. Jika berlaku bulan Ramadan perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang tidak berlawanan dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah kejayaan syaitan yang telah mendidik 11 bulan, dan bulan Ramadan dia hanya memantau, tengok sahaja bagaimana apa yang dia ajar tu sama ada dibuat atau tidak. Jadi
Allah Ta'ala beri bulan Ramadan ni nak suruh kita didik, nak suruh kita lawan, mendidik kita supaya lawan hawa nafsu kita yang telah kita diajar 11 bulan. Bulan Ramadan itulah kalau apa yang berlaku di bulan Ramadan tu, itu adalah perbuatan yang kita buat sendiri. Muslimin dan muslimat, ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara hikmah yang kelimanya, hikmah yang kelima ialah mendidik kita. Mendidik kita iaitulah menjadi hamba Allah yang muraqabah. Muraqabah ini iaitulah memasukkan dalam diri kita apa yang kita lakukan, dipantau ataupun dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan dan apa yang kita buat itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala sebut dalam bulan Ramadan, pada ayat perintah Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Taala suruh kita puasa untuk apa? Yang akhirnya ialah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Takwa ni nak dimasukkan ke dalam diri kita. Sebab Allah Ta'ala sebut tak ada perbezaan di antara orang Arab dan orang Ajam. Hanya yang beza antara mereka ni adalah takwa je. Takwa ni lah nak dibentuk dalam diri kita. Takwa ni lah nak dimasukkan dalam diri kita. Bila lakukan satu-satu perkara tu, kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga nak bentuk akidah kita, akidah yang jazam, akidah kita yang ikatan yang simpul, yang mati pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa. Sebab tu bila ada takwa dalam diri kita, nak buat satu perkara tu, kita akan hadir dalam diri kita, kita sentiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadat kita diajar dalam sifat ihsan. Lakukan satu ibadat seolah-olah kita melihat Allah. Dan kalaupun kita tak dapat melihat Allah, kita kena ada dalam diri kita, Allah sentiasa melihat apa yang kita buat. Jadi orang yang ada takwa dalam diri dia, maka dia akan rasa apa dia buat tu dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila rasa Allah Taala perhati kita, maka apa yang kita nak buat itu kita akan buat dengan bersungguh-sungguh. Buat sebaik mungkin. Sebab apa? Semua yang kita buat ini kita nak bentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takkan nak bentang di hadapan Allah ni, bentang benda-benda yang tak elok. Kita nak meraih ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan. Jadi maka kita akan lahirnya muraqabah dalam diri kita. Seolah-olah kita ni kita akan hadir dalam diri kita ni, kita dipantau, dijaga, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-geri yang kita lakukan. Kemudian antaranya lagi ialah antara hikmah yang keenam, iaitulah meningkatkan iman kita. Allah Ta'ala nak meningkatkan iman. Dengan Ramadan ni nak meningkatkan iman, keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab puasa ni kita boleh tipu. Puasa balik rumah, kita boleh makan, tak ada orang tahu. Tapi kita tak buat macam tu. Kita tak buat pun. Walaupun tak ada orang tahu, ada makanan, kita boleh makan. Tapi kita tak buat. Sebab iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nak meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara hikmah yang ke-8-nya ialah menghapuskan dosa dan menghapuskan kesalahan kita. Ramadan yang Allah Ta'ala beri untuk kita hapuskan segala kesalahan dan dosa kita.
peluang untuk kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pentingnya Ramadan ini, kita nak usaha untuk keluar diri kita daripada termasuk dalam doa yang diaminkan oleh Rasulullah, didoakan oleh Jibril. Salah satu ketika mana Nabi SAW naik ke atas mimbar nak baca khutbah, pada salah satu anak tangga, setiap anak tangga Nabi amin 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 ada 3 kali. Tapi yang dua saya tak nak cerita, satu je nak fokus, iaitulah bila Nabi naik satu anak tangga, malaikat Jibril doakan kepada malaikat Jibril doakan, celakalah orang yang ada kesempatan masuk Ramadan, bila berakhir Ramadan dia tidak ada perubahan pada diri dia. Nabi pun amin. Doa Nabi amin, doa Nabi ni Allah Ta'ala tak tolak. Yang mendoakan pula malaikat yang tak ada buat salah, tak ada dosa. Pasti Allah mustajab, Allah perkenankan doa malaikat. Nabi amin pula. Maka kita kena keluarkan diri kita ni daripada orang yang diaminkan oleh Nabi SAW, iaitulah masuknya Ramadan. Bila Ramadan berakhir dia tak berubah, maka celaka. Kita nak keluarkan diri kita daripada celaka. Dan dalam bulan Ramadan ini ada saat-saatnya, setiap saat Allah Ta'ala keluarkan, Allah Ta'ala bebaskan hamba-hambanya yang ada dah tercatat masuk neraka, tapi Allah Ta'ala bebaskan. Mudah-mudahan kita pun termasuk dalam saat-saat yang dibebaskan kita. Jadi gunakanlah kesempatan bulan Ramadan ni untuk beribadat. Kemudian antara hikmah dia lagi, iaitulah kita memperbanyakkan, Allah Ta'ala memberi peluang untuk kita bersedekah. Antara bulan Ramadan ni Allah Ta'ala beri peluang untuk kita bersedekah. Sebab sedekah ni salah satu amalan yang boleh menjemput rezeki, boleh menyebabkan murahnya kita rezeki. Umpamanya, analogi mudah kita buat, kita kalau nak tangkap ayam ataupun kita kejar, memang payah nak dapat. Tapi biasanya orang tangkap ayam, orang akan bagi makan dulu. Bila bagi makan, senang kita nak tangkap. Itulah analogi dia. Jadi antara amalan-amalan yang boleh buat bulan Ramadan ni, buatlah. Antara amalan yang terbaik ialah bersedekah. Sedekah ni banyak kita beri, banyaklah kita dapat. Sikit kita beri, macam itulah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dah pun masuk waktu syuruk. Jadi saya kira untuk pagi ni sekadar tu saja yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil bersama. Tujuan Allah Ta'ala buat Ramadan ini untuk kita kejar, rebut peluang untuk kita tandingi seperti mana umur amalan, dan juga sebab umur umat Nabi SAW pendek. Nabi sebut umri ummati baina sitin wa sab'in, umur umatku antara 60 ke 70. Mana mungkin kalau umur 60 ke 70 sahaja nak menandingi umur umat Nabi-Nabi terdahulu yang 100, yang umur umat mereka ni 950 tahun, ada yang 1000 tahun, umur panjang-panjang. Maka Ramadan ni Allah Ta'ala beri peluang untuk kita kejar dan ambil, ibaratnya pesta, untuk kita ambil pahala sebanyak yang mungkin. Rebutlah peluang, mudah-mudahan kita juga direzekikan untuk dapat malam Al-Qadar insya-Allah pada tahun ni. Jadi muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira sekadar tu saja yang dapat kita kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil bersama. Yang baik itu milik Allah Subhanahu wa taala, sebarang kelemahan datang daripada diri saya sendiri yang serba dengan kekurangan dan juga kelemahan. Saya mohon kepada tuan-tuan guru, para alim, ulama, para asatizah untuk memberi teguran dan tunjuk ajar sekiranya terdapat kesilapan dan kesalahan dalam penyampaian saya sebentar tadi. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf di atas sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain-lain kesempatan. Akhirnya marilah sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram.
Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah sepenuh kebaikan di permulaan hari ini, berikanlah kejayaan di pertengahan hari ini, berikanlah kemenangan di penghujung hari ini. Dengan iradat dan izin-Mu jua ya Allah, kami hamba-hamba-Mu menadah tangan bermohon kepada-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa ahli keluarga kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa rakan-rakan kami ya Allah, dosa jiran tetangga kami ya Allah, dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada mereka ini masih hidup maupun telah meninggal dunia. Allahumma ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Tuhan kami, limpahilah kepada kami ilmu pengetahuan, hiasilah diri kami dengan kesopanan, muliakan kami dengan ketakwaan, segarkanlah tubuh badan kami dengan kesehatan, berkatilah diri kami dalam keredaan. Allahumma ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini insan yang berguna, taat kepada perintah agama, menyayangi ibu bapa dan warga tua, dan jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang suka dan cinta kepada majlis ilmu. Allahumma ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Tuhan kami, bantulah seluruh ahli jawatan kuasa masjid ini dalam mentadbir dan menguruskan masjid ini, yang dapat melahirkan jemaah yang berkualiti. Semoga kami semua ini menjadi insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Allah ya Karim, ya Allah ya Tuhan kami, perelokkanlah perhubungan di antara kami ya Allah, sebagaimana Engkau mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Jauhkanlah hasad dan dengki di kalangan kami ya Allah, sebagaimana jauhnya langit daripada bumi, dan rahmatilah diri kami ya Allah, sebagaimana Engkau merahmati kehidupan para nabi dan rasul-Mu alaihimus salatu wassalam. Ya Allah ya Tuhan kami, bersempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah, Kau berikanlah keampunan kepada kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, murahkanlah rezeki kami ya Allah, berikanlah kekuatan untuk kami melakukan amal ibadat ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu ya Allah, Kau keluarkanlah kami daripada doa yang didoakan oleh malaikat Jibril, yang diaminkan oleh Rasulullah ya Allah, iaitu celaka bagi orang yang keluar Ramadan tidak ada perubahan pada dirinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, masukkanlah kami di kalangan orang-orang yang saat-saat Kau keluarkan, Kau bebaskan mereka daripada api neraka ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takabbarallahu minkum. Kena berhenti awal sikitlah sebab tak sedia air pagi ni. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.